Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan rezekinya dapat kembali saya untuk memberi taklimat disiplin kepada pelajar baru sesi Jun 2020, dan saya suka untuk mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru ke Politeknik Muazzam Shah Pahang. Diharap pelajar-pelajar saya sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa, aman, tenang dan damai, insya-Allah. Alhamdulillah. Pada hari ini saya selaku pegawai disiplin Politeknik Muazzam Shah akan menerangkan beberapa tentang apa yang dikatakan mengenai taklimat disiplin yang saya sampaikan pada ketika ini. Alhamdulillah, pada kali ini dengan bantuan secara online pelajar-pelajar baru, saya akan mendengar dan melihat gambar-gambar yang tertera di hadapan kamu punya sama ada PC kamu ataupun daripada kamu punya handphone. Okey, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Encik Hasnul Munawar Ghani, merupakan pegawai disiplin Politeknik Muazzam Shah. Saya telah berada di sini hampir 6 tahun. Okey, pertama, Carta Organisasi Pegawai Disiplin Politeknik Muazzam Shah diterajui oleh Encik Muhammad Iskandar Abu Tahib selaku Timbalan Pengarah Sokongan Akademik. Yang ini bos besar saya, Encik Muhammad Iskandar. Di bawah Encik Muhammad Iskandar dibantu oleh pegawai saya, iaitu Encik Muhammad Razlan bin Abdul Rahim selaku Pegawai Hal Ehwal Pelajar KD Kebajikan dan Disiplin. Ini juga merupakan ketua saya, dan saya sendiri selaku Pegawai Disiplin Politeknik Muazzam Shah, Encik Hasnul Munawar bin Ghani. Saya dibantu oleh 7 pegawai di jabatan yang saya akan sebutkan. 7 pegawai ini kamu akan kenal apabila kamu berada di jabatan masing-masing. Yang pertama, Jabatan Perdagangan diterajui oleh Encik Muhammad Iqbal Al-Bakri Shahruddin. Yang keduanya, Jabatan JKM diterajui oleh Encik Muhammad Imran Mat Amin. Jabatan Pengajian Am diterajui oleh Encik Muhammad Firdaus Muhammad Halil. Ustaz Muhammad Firdaus Muhammad Halil. Jabatan Sokongan JMSK diterajui oleh Encik Muhammad Hanifah Abdul Ghani. Jabatan JRKV diterajui oleh Encik Syahmi bin Muhammad Zahir. Jabatan JPH diterajui oleh Puan Haryati Hamdan. Dan terakhir sekali, Jabatan JTMK diterajui oleh Tuan Haji Haris Fadilah Hasan. Mereka ketujuh-tujuh ini merupakan sahabat-sahabat saya, di mana kami akan memastikan bahawa disiplin Politeknik Muazzam Shah berada pada tahap yang terbaik, dan pelajar harus faham, harus jelas apa yang akan diperkatakan oleh saya. Sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah dikemukakan terus kepada saya di Jabatan JMSK ataupun merujuk kepada pegawai disiplin jabatan masing-masing.
Alhamdulillah, saya rasa untuk seketika ini kamu tolong tengok, perhatikan dengan jelas wajah-wajah yang menjadi kesayangan semua pelajar-pelajar Politeknik Muazzam Shah. Wajah-wajah inilah yang akan membantu kamu baik dari segi kebaikan ataupun keburukan, di mana kebaikan tersebut merupakan titik tolak di mana kamu menjaganya, dan keburukan pula di mana titik tolak di mana kamu melakukannya, dan kamu akan menerimalah keburukannya seperti mana yang kamu buat. Alhamdulillah, saya harap semua pelajar-pelajar baru telah melihat ataupun mencatat apa yang perlu dicatat, merenung wajah-wajah kesayangan pegawai disiplin masing-masing. Alhamdulillah, seterusnya, kesalahan tidak memakai kad metrik. Seseorang yang tidak memakai kad metrik di kawasan kampus atau berurusan semasa waktu pejabat atau mana-mana program yang dianjurkan oleh Politeknik dan jika disabitkan akan dijatuhkan hukuman seperti yang tersebut di bawah. Kesalahan memakai kad metrik tembak tempoh, kesalahan merosakkan atau mengubah suai bentuk dan maklumat, kesalahan memakai kad metrik kepunyaan orang lain. Hukumannya, kesalahan pertama, amaran dan denda RM30. Kesalahan berikutnya, denda RM50. Pemakaian kad pelajar adalah wajib bagi setiap masa berada dalam kampus. Kesalahan pakaian serta penampilan diri. Kesalahan pertama, amaran dan denda RM30. Kesalahan berikutnya, denda RM50. Rupa diri pelajar lelaki dan perempuan dirujuk kepada buku panduan dan peraturan am Politeknik dan KPT. Pakaian jeans, seulang semula dengar betul-betul, pakaian jeans semasa kuliah, pakaian jeans semasa kuliah dan bengkel tidak dibenarkan sama sekali di dalam kawasan Politeknik. Pakaian jeans semasa kuliah dan bengkel tidak dibenarkan sama sekali di dalam kawasan Politeknik. Ini bermaksud pelajar tidak dibenarkan memakai pakaian jeans seluar ataupun baju sewaktu berada di dalam bangunan akademik, iaitu di mana di kawasan Politeknik pelajar tidak dibenarkan sama sekali memakai pakaian jeans. Saya harap pelajar semua tolong dengar. Saya ulang lagi sekali, pakaian jeans semasa kuliah dan bengkel tidak dibenarkan sama sekali dalam kawasan Politeknik. Seterusnya, pindahan Akta 174 pada 28 Disember 2007 tarikh kuat kuasa memperuntukkan bahawa kes-kes atau kesalahan-kesalahan yang diletakkan di bawah pakaian, penampilan diri dan pemakaian kad pelajar jika diingkari boleh dikenakan denda terus, iaitu kompaun tidak melebihi RM50 bagi setiap kesalahan. Ingat, kompaun tidak melebihi RM50 sebagi setiap kesalahan. Kalau kamu ada 2 kesalahan, kamu kalilah dengan RM50. Kalau kamu ada 3 kesalahan, kamu kalilah dengan RM50. Seterusnya, pelajar dikehendaki sentiasa berkuku pendek, bersih serta tidak melebihi hujung jari, dan pemakaian inai hanya dibenarkan di jari sahaja. Harta benda Politeknik. Perbuatan merosakkan harta benda Politeknik seperti berikut. Perbuatan merosakkan harta benda Politeknik seperti perabot, peralatan dalam bilik penghuni atau menconteng dinding, notis rasmi, perkeliling rasmi atau merosakkan tanaman
di dalam kampus adalah menjadi suatu kesalahan tata tertib. Seseorang penghuni pasukan yang didapati bersalah kerana merosakkan harta benda politeknik dan disabitkan kesalahan akan dikenakan tindakan seperti berikut. Kesalahan pertama, amaran, sesi kaunseling atau pembuangan dari institusi. Saya harap pelajar masih lagi berada di dalam online untuk mendengar talimat disiplin. Saya harap pelajar terus fokus untuk memastikan kebaikan terus berada pada diri pelajar, malah membuangkan keburukan pada diri pelajar. Seterusnya, alhamdulillah, bahan-bahan lucah, dadah, racun, mabuk dan berjudi. Pelajar tidak dibenarkan memiliki atau ada di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa bahan lucah, dadah, racun atau minuman keras. Seulang balik, pelajar tidak dibenarkan memiliki atau ada di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa bahan lucah, dadah, racun atau minuman keras. Seterusnya, pelajar tidak dibenarkan melihat atau mendengar secara sengaja apa-apa bahan lucah di dalam atau di luar kampus. Pelajar tidak dibenarkan melihat atau mendengar secara sengaja apa-apa bahan lucah di dalam atau di luar kampus. 3. Pelajar tidak dibenarkan mengedar, bahagi atau mempamerkan apa-apa bahan lucah untuk tujuan mendapat tanpa bayaran atau apa-apa balasan lain. 1, 2, 3 ini bermaksud pelajar tidak boleh buat. Sekiranya pelajar ada menyimpan atau memiliki, melihat dengan sengaja dan juga mengedarkan, hukumannya memang buang pengajian daripada Politeknik Muazzam Shah. Seulang balik, sekiranya pelajar terlibat memiliki apa-apa di bawah jagaan, apa-apa bahan lucah, dadah, racun, dan dengan sengaja menonton ataupun melihat ataupun mendengar, kemudian kamu mengedarkan, kamu berkongsi bersama-sama rakan kamu, sekiranya kamu ditangkap, hukumannya buang pengajian, bermaksud kamu diberhentikan daripada belajar di kampus Politeknik Muazzam Shah. Okey, setakat ini saya tag 2 minit dulu untuk berehat seketika sebelum saya sambung ke video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Tag 2 minit. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita sambung semula talimat disiplin Politeknik Muazzam Shah. Seulang balik, bahan-bahan lucah, dadah, racun, mabuk dan berjudi tidak dibenarkan sama sekali untuk kamu memiliki apa-apa di bawah jagaan kamu, apa-apa bahan lucah, dadah, racun ataupun minuman keras, dan juga tidak dibenarkan untuk kamu mengedar secara sengaja di dalam kampus. Sekiranya kamu buat, kamu ditangkap, kamu dihadapkan ke prosiding disiplin, hukumannya buang pengajian. Okey, saya teruskan. Seterusnya, pelajar tidak dibenarkan memiliki atau ada di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa perkakas, alat, radas
atau bahan atau barang yang pihak berkuasa tata tertib adalah mereka bentuk atau dimasukkan untuk digunakan untuk memakan atau meminum atau menghisap atau menyeduh atau memasukkan ke dalam badannya dengan jalan cucuk atau dengan apa jua cara lain, apa dadah atau racun. Pelajar tak dibenarkan meminum minuman yang memabukkan atau didapati dalam keadaan mabuk di dalam atau luar kampus. Pelajar tak dibenarkan mengurus, menganjur atau menjalani atau menyertai apa-apa aktiviti perjudian, pertaruhan atau loteri di dalam atau di luar kampus. Seterusnya, seseorang yang didapati bersalah kerana memiliki bahan lucah, dadah, ditangkap dalam keadaan mabuk atau terlibat dalam judi dan disabitkan oleh Jawatankuasa Tata Tertib Kolej Kediaman, pelajar akan dibuang dari Kolej Kediaman. Kes yang melibatkan dadah akan diserahkan kepada pihak polis. Garis panduan pemakaian dan penampilan diri pelajar Politeknik Muazzam Shah Pahang. Pelajar lelaki kuliah berbaju kemeja sama ada berlengan panjang atau pendek, t-shirt berkolor adalah tidak dibenarkan termasuk waktu kuliah malam. Baju perlu dimasukkan ke dalam seluar iaitu tuck-in. Seulang balik, berbaju kemeja sama ada berlengan panjang atau pendek, t-shirt berkolor adalah tidak dibenarkan termasuk waktu kuliah malam. Baju perlu dimasukkan ke dalam seluar tuck-in. Seterusnya, berkasut formal gelap, kulit berwarna gelap atau campuran plastik atau jenis baldu serta bersoket. Kasut sukan tidak dibenarkan sama sekali. Berseluar slack panjang, jeans, denim atau corduroy adalah dilarang sama sekali. Berseluar longgar dengan saiz ukur lilit kaki seluar antara 15 hingga 17 inci. Ingat, kasut sukan tidak dibenarkan sama sekali digunakan sewaktu kamu hadir ke kuliah ataupun di bangunan akademik. Seterusnya, pemakaian tali leher amatlah digalakkan bagi kuliah co-curriculum, poli brigade dan kelab beruniform. T-shirt berkolor kosong, seluar trek dan kasut sukan yang ditentukan oleh jabatan atau unit berkaitan. Berbaju Melayu mesti bersongkok serta bersamping pada hari Jumaat dan amat digalakkan. Berbaju batik setiap hari Khamis amat digalakkan, tetapi berbaju batik ini sebenarnya adalah untuk kegunaan penjawat awam, dan kamu boleh berbaju batik pada setiap hari Khamis, tetapi baju batik Indonesia tidak dibenarkan. Hanya dibenarkan baju batik hasil tangan Malaysia sahaja dibenarkan. Tetapi kalau kamu tak nak pakai, lagi bagus. Sebab baju batik ini hanyalah untuk mereka yang bekerja dengan kerajaan sahaja. Faham? Seterusnya, dilarang bertatu atau melukis apa-apa bentuk simbol pada mana-mana bahagian anggota badan. Dilarang memakai
apa-apa barang perhiasan, cincin, gelang, rantai dan lain-lain. Dilarang menyimpan jambang, janggut tidak melebih 1 inci dan misai menutupi bibir. Memakai tali pinggang yang mempunyai saiz kepala tidak melebih 1/5 inci serta tidak profesion. Orang perempuan yang ada cincin, gelang, rantai, kalau boleh simpan di rumah. Jangan pakai di dalam kampus asrama mahupun datang ke kuliah. Sekiranya hilang barang perhiasan ini, kami tidak jamin boleh dijumpai. Lelaki yang menyimpan jambang, janggut boleh simpan tetapi tidak lebih 1 inci ketebalannya, dan misai yang menutupi bibir perlu dipotong. Okay. Rambut hendaklah sentiasa pendek, tersisir rapi dan kemas. Paras belakang tidak melebihi paras kolah baju, paras tepi tidak melebihi paras telinga, dan paras depan tidak melebihi paras dahi. Rambut ni kamu dah belajar. Rambut ni kamu dah belajar masa bila? Masa di sekolah rendah, di sekolah menengah. Jadi saya rasa tentang rambut ni kamu faham sendiri. Sebab apa? Kamu dah dewasa. Lebih bagus kalau kamu tak ada rambut, terus botak. Alhamdulillah. Okey, garis panduan pemakaian dan penampilan diri pelajar Politeknik Muazzam Shah bagi pelajar perempuan. Hanya baju kurung atau busana muslimah yang dibenarkan, termasuk waktu kuliah malam. Memakai tudung yang sempurna berserta anak tudung muslim menutupi bahagian dada. Bermaksud memakai tudung kamu tu mesti tutup sepenuhnya anggota hadapan kamu, iaitu menutupi bahagian dada. Berkasut menutup seluruh bahagian kaki serta berstokin. Tapaknya rata, tak ada depan tu rata, belakang tinggi, tak ada. Saya nak kasut kamu tu bertutup terus dan kamu mesti berstokin. Selipar terompah kasut bertemek tinggi yang runcing tak dibenarkan. Kasut yang berladam logam yang berbunyi juga tidak dibenarkan. Maksudnya apa? Maksudnya kamu jalan tu dia berbunyi tap tup tap tup, ataupun dia bunyi tik tok pun tidak dibenarkan. Dikehendaki berpakaian sopan bagi pelajar bukan muslim. Bagi pelajar bukan muslim, kamu kena pakai pakaian yang bersopan. Pemakaian skirt mestilah melepasi paras lutut bagi pelajar bukan muslim. Ingat, pelajar bukan muslim nak pakai skirt boleh, tetapi kena melepasi paras lutut. Seterusnya, berlengan panjang atau sekurang-kurangnya 3 suku bagi pelajar bukan muslim. Bagi pelajar bukan muslim, berlengan panjang atau sekurang-kurangnya 3 suku lengan tu menutupi kamu punya tangan. Bagi kuliah, kurikulum Poli Brigade dan kelab menggunakan uniform yang ditentukan oleh jabatan unit yang berkaitan. Memakai uniform yang ditentukan jabatan pada hari tertentu. Seterusnya, berbaju batik pada setiap hari Khamis amalah digalakkan. Dan tadi yang saya terangkan, pemakaian baju mesti melepasi paras punggung dan tidak ketat. Ulang balik, pemakaian baju mestilah melepasi paras punggung dan tidak ketat bagi pelajar bukan muslim. Seluar slack berkain belah dan kemeja tidak dibenarkan bagi pelajar muslim. Pakaian tidak berfashion menampakkan bentuk tubuh tidak jarang, tidak nipis dan memakai kain dalam.
Seterusnya, berkuku pendek, kemas dan bersih tanpa warna ataupun varnis kecuali inai pada kuku sahaja. Dilarang membuat corak sama ada menggunakan inai atau pewarna lain pada mana-mana bahagian anggota badan. Dilarang memakai barang perhiasan secara berlebihan, cincin, gelang, rantai dan lain-lain. Peraturan am, pelajar tidak dibenarkan membawa kenderaan di dalam kampus. Peraturan ini adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa. Atas sebab tertentu, kenderaan boleh dibawa ke dalam kampus dengan kebenaran pengarah dan tertakluk dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan disiplin. Kita rehat 2 minit. Sekian. Okey, alhamdulillah kita sambung kembali sampai berehat 2 minit. Alhamdulillah tadi kamu semua telah mendengar perkataan-perkataan yang telah saya sampaikan. Saya rasa dan saya yakin mesti ada sebahagian pelajar yang online dalam taliman disiplin saya pada hari ini, mesti ada yang tak jelas dan yang tak faham. Tetapi apabila melihat lampiran 1 beserta dengan gambar yang tertera di hadapan mata kamu melihat abang-abang senior kamu berpakaian, saya rasa kamu dah nampak, kamu dah jelas bagaimana perlunya kamu hadir ke bangunan akademik sewaktu kamu hendak menuju ke kelas untuk belajar di jabatan masing-masing. Kamu lihat, kamu tengok, kamu pandang, kamu dengar apa yang saya sampaikan tadi. Sekarang sudah berada di hadapan kamu. Pakaian ke kuliah macam mana, pakaian rasmi lelaki sebegitu, pakaian ke kelas bengkel dengan baju bengkel yang smart macam tu, pakaian ke kuliah atau ke masjid macam sedemikian, pakaian ke bandar dengan smart, berkasut, bukan pakai sandal, bukan pakai selipar, pakaian sukan lelaki seperti berikut. Gambar seterusnya pula berbicara sedemikian. Lampiran kedua, tidak menutup dahi, tidak menutupi telinga, tidak melebihi kola baju, rambut hendaklah sentiasa pendek dan kemas. Pandang betul-betul, lihat. Tak mustahil satu hari nanti gambar kamu pula yang akan tertera di lampiran 2 ini. Sekiranya lampiran 2 ini saya tidak berminat, bermaksud saya tukar wajah-wajah kesayangan anak-anak saya di lampiran 2 ini untuk ditonton oleh junior-junior pada sesi-sesi yang akan datang, insya-Allah. Seterusnya lampiran 3, pakaian gadis-gadis Politeknik Muazzam Shah yang hadir ke kelas. Kamu lihat, kamu pandang, kamu dengar. Pakaian ke kelas bengkel seperti berikut. Pakaian ke kuliah bagi bukan Islam, pakaian rasmi wanita, pakaian ke kuliah, pakaian ke bandar atau keluar kampus, pakaian sukan wanita. Kamu tengok juga pada kasut yang dipakai, kamu tengok juga tudung yang dipakai menutup segala tubuh di hadapan pelajar-pelajar. Bagi pelajar bukan Islam, kamu lihat pakaian ke kuliah bagi bukan Islam seperti berikut. Kamu lihat, kamu tengok, kamu pandang. Seterusnya, pakaian rasmi lelaki
pakaian rasmi perempuan. Gambar tadi saya ulang balik supaya kamu jelas, kamu faham. Tindakan yang kamu buat selepas ini, saya dan anggota-anggota saya akan lihat kamu jelas ataupun tidak. Kalau tidak, sudah tentu datangnya keburukan. Kalau betul, sudah tentu datangnya kebaikan. Maka tolonglah, bantulah diri kamu, dan kamu bantu diri kamu, sudah semestinya kamu bantu diri saya dan rakan-rakan disiplin saya. 85 ini adalah yang dilarang dan dibenarkan bagi perempuan. Seulang kembali, umpama seperti kita buat rumusan ataupun kesimpulan, dilarang memakai selipar sandal, dibenarkan kasut yang bertutup penuh, tidak berstokin, kena berstokin, berseluar, memakai kain yang tidak ketat, blouse atau skirt, berseluar slack tidak ketat bagi bukan Islam, jubah yang ketat menampakkan bentuk badan dilarang, berbaju kurung tradisional, jubah yang tidak ketat, perhiasan diri yang dianggap berlebihan, emas tidak digalakkan berada pada diri kamu. Kemeja lengan panjang bagi bukan Islam, pakaian tradisional tidak mendedahkan bahagian tubuh, bertudung bagi agama Islam. Inilah yang dilarang dan yang dibenarkan. Saya harap kamu jelas. Ingatlah, sayang kalau kena saman RM50 besar nilainya, bukannya sedikit. Lagilah dengan adanya COVID ni, RM50 terlalu bernilai. Tetapi kalau kamu rasa RM50 itu tidak bernilai, terpulanglah, tepuk dada, tanyalah diri kamu. Seterusnya, 86 lelaki yang dilarang dan yang dibenarkan. Dilarang memakai selipar atau sandal, tidak berstokin, berseluar jeans, tali pinggang berkepala besar, t-shirt berkolar leher bulat, rambut panjang berfashion, kemeja berbunga bercorak, perhiasan diri gelang rantai subang pun tidak boleh kamu pakai. Dibenarkan kasut bertutup penuh, berstokin, berseluar slack, kemeja casual, tag part in. Soal jawab, saya tahu dalam online susah untuk kamu bertanya soalan, tetapi kamu boleh dengan cara apa? Kamu tulis ataupun kamu berjumpa dengan pegawai disiplin jabatan masing-masing untuk bertanyakan soalan. Sekiranya pegawai jabatan masing-masing kamu tidak dapat jumpa, datanglah ke jabatan JMSK, Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, di atas Perpustakaan Politeknik Muazzam Shah. Disitulah saya duduk. Disitulah tempat saya bekerja. Disitulah tempat saya mencari rezeki. Tanyalah, saya bantu. Kamu jangan takut, kamu jangan bimbang, kamu jangan rasa malu. Sebab sekiranya kamu membuat kesalahan, kamu disaman oleh pegawai disiplin, kamu didenda RM50. Malah ingat, bukan pegawai disiplin saja yang boleh mendenda kamu. Semua staf di semua staf di Politeknik Muazzam Shah boleh menyaman kamu, boleh memberi denda kepada kamu sekiranya kamu langgar peraturan di dalam bangunan akademik dan juga di bangunan kediaman kamu di asrama. Ingat, seulang balik, jaga diri baik-baik. Sayangilah diri anda baik-baik. Sayangilah juga duit anda. Ingat, ibu bapa hantar kita sini untuk belajar dengan betul-betul. Ingat, saya cakap tadi, ibu bapa hantar kita di sini dengan betul-betul, dengan belajar dengan
betul-betul suruh belajar dengan betul-betul baik. Sebelum saya mengakhiri online taliman disiplin saya tak nak baca benda ni dalam masa sekarang. Sekejap lagi saya baca. Cuma ingat apa dia? Ingat pesanan kedua orang tua kamu. Belajar betul-betul dan jangan lupa solat untuk orang Islam yang beragama Islam. Ibu bapa semua pesan pada anak-anaknya belajar betul-betul dan jangan lupa solat. Apabila sebut solat sahaja, dia berkait dengan diri kamu dan juga amalan membaca Al-Quran walaupun sehelai, walaupun sebaris ayat. Ibu bapa sentiasa bercakap, sentiasa memberitahu belajar betul-betul dan jangan lupa solat. Saya pun pernah berkata sedemikian kepada anak-anak saya yang belajar. Saya beritahu anak-anak saya belajar betul-betul dan jangan lupa solat. Yang mendengar online pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kamu adalah anak-anak saya yang perlu saya jaga, yang perlu saya bimbing. Ingat pesanan saya, belajarlah betul-betul dan jangan lupa solat. Sebut saja solat, mesti ada apa? Tambahannya membaca Al-Quran walaupun sebaris ayat ataupun sehelai muka surat. Ingat pesanan saya dan jangan takut berjumpa dengan saya untuk bertanya apa-apa soalan, dan juga dengan pegawai-pegawai saya di jabatan masing-masing. Tanyalah, mereka akan membantu. Akhir kata dari saya, selamat belajar dan fikirkanlah sebelum mengambil sebarang tindakan yang boleh membawa sebarang kerugian pada diri anda sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.